أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Hadis yang ke-27, sebaik-baik amalan. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata Abu Dzar, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apakah amalan yang paling afdal? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa jihadun fi sabili. Maka Nabi jawab, amalan yang paling afdal ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling baik sekali. Yaitu kita beriman dengan Allah dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia makna beriman kepada Allah dan apa dia maknanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bila sebut beriman kepada Allah,
Yang pertama, kita mengimani bahawa Dia ialah Tuhan yang selayaknya kita sembah. Dan tidak ada syirik bagi Dia. Yang pertama, Dia ialah Tuhan yang selayaknya kita sembah. Yang dimaksudkan dengan selayaknya kita sembah ialah Dialah yang selayaknya kita mengabdikan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dialah yang selayaknya kita mengabdikan diri. Makna mengabdikan diri ialah memperhambakan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kita memperhambakan diri kita kepada selain Dia. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegasnya menyebut di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Bagaimana kedudukan agama-agama lain selain daripada Islam? Allah sebut, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang cari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Maka tak akan diterima agama yang dicari selain daripada Islam. Maka subhanallah, maka Islam ialah ad-din. Apa makna ad-din? Ad-din maknanya ialah cara hidup. Maksudnya bila sebut tentang Islam, Islam ialah agama yang lengkap. Bagaimana kita nak mengatur kehidupan kita? Dari bangkit tidur sampai tidur balik. Bahkan bagaimana kita nak tidur juga. Nak tidur, kalau orang tidur, kita pun tidur. Tidur yang macam tu, tidur yang tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tidur kita, tidur yang nilainya dinilai oleh Tuhan. Kalau mengantuk tidur, tak ada nilai. Macam mana kita nak tidur kita bernilai? Macam mana kita nak tidur kita ada harga? Macam mana kita nak tidur kita ada pahala? Tidur yang bernilai, tidur yang ada pahala. Kalau mengantuk tidur, tak ada pahala apa. Biasa, harus, benda harus. Jadi kalau kita tidur, kita niat, sehari aku nak bangkit tahajud. Sebab syarat sembahyang tahajud, dia kena tidur. Maka tidur itu dikira ibadat. Bahkan kalau kita niat nak bangkit tahajud, kita tidur tu kita nak bangkit tahajud, maka sepanjang berapa jam kita tidur, kita dikira di dalam sembahyang. Itu makna tidur yang bernilai. Dari bangkit tidur sampai tidur balik, Islam mengatur macam mana kita nak hidup. Macam mana Islam mengatur kehidupan dari bangkit tidur sampai tidur balik? Makna sepanjang hari sampai menjelang malam, duduklah dalam keridaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan duduk di luar daripada keridaan Allah. Dengan mana yang lain, jangan buat benda yang Tuhan tak bagi buat. Buat yang Tuhan suruh buat. Islam dah atur lah. Kita kerja, pilih kerja apapun, tapi mesti halal. Kita makanlah apa pun, tapi syaratnya halal. Minumlah apa pun, syaratnya halal. Maknanya, itu peraturan. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita makan yang haram, nerakalah tempat orang yang makan yang haram. Seperti mana yang Nabi sebut, fama
nabata minal haram fannaru aula bihi. Maka apa yang tumbuh, mana isi yang tumbuh, isi ke, darah ke, kulit ke, yang tumbuh daripada yang haram, fannaru aula bihi, maka itu lebih aula untuk dimasukkan ataupun dibakar oleh api neraka. Itu peraturan dalam hidup. Maka bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti mengimani bahawa Dia telah menetapkan peraturan. Yang peraturan yang Allah tetap pada kita ni adalah peraturan untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memudahkan kita hidup di atas muka dunia. Sebab hidup ni kalau ikut peraturan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita mudah menjalani kehidupan. Contohlah, kita naik kereta. Naik kereta, kita ada peraturan jalan raya. Di Malaysia kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita naik kereta, kita jalan belah kiri, poltong belah kanan. Macam mana agak-agak orang yang naik kereta potong belah kanan? Okey tak? Okey. Bagaimana pula orang yang potong belah kiri? Kita diri pun kata, apa ni? Mana salah peraturan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan orang marah. Potong belah kiri, potong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, bagi segala kanan pula. Orang marah. Orang tak bagi. Sebab peraturan salah. Macam mana pula kalau dia, orang berjalan belah kiri, dia pergi masuk belah kanan? Tu lagi teruk. Silap hari bulan, belagah kata lain. Ni kalau tidak berperaturan. Maka begitulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukum Allah ialah peraturan hidup di atas muka dunia. Maka setiap peraturan kena ikut. Maka Allah ancam, kalau dalam undang-undang jalan raya pun, kalau salah peraturan akan disaman oleh polis. Akan diambil tindakan undang-undang. Begitulah dalam Islam pun, kalau kita betul dengan peraturan, diredai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita salah mengikut peraturan, kita akan dihukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang hukuman tu di dunia lagi Allah hukumlah. Kadang-kadang hukuman tu tunggu sampai akhirat akan dihukum juga. Mana dia akan dihukum juga. Itu dia panggil agama. Sebab ad-din maknanya balas. Sebab tu bila kita baca suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Kalau terjemahnya, Tuhan yang memiliki hari agama. Tapi agama tu makna apa? Agama maknanya balas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, agama di sisi Islam ialah agama di sisi Allah ialah Islam. Maksudnya, siapa betul dengan peraturan agama, maka dia akan dibalas dengan syurga. Siapa yang salah peraturan dengan agama, maka dia akan dibalas dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini bila kita sebut imanun billah, beriman pada Allah, bahawa kita yakini bahwasanya Allah ialah Tuhan yang selayaknya kita mengabdikan diri kepada Dia. Hanya Dia yang selayaknya kita patuh terhadap hukum hakam Dia. Itu pertama. Qala wa jihadun fi sabili. Yang kedua, amalan paling baik ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, agama ni kena perjuangkan. Agama tak boleh hanya kita seorang je. Cukup. Aku cukup lah. Agama duduk kat aku sudah. Agama ni dia kena dipraktikkan, dimasyarakatkan,
dalam kehidupan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, di agama ni dia penting. Hidup mesti beragama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup mesti beragama. Sebab hidup ni kalau tak beragama, dia akan jadi caca merbak, dia akan jadi lintang pukang, akan jadi celaru kehidupan masyarakat. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Islam telah meletakkan orang lelaki perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada hukum dia. Perempuan mana hak boleh kita pegang, perempuan mana yang tak boleh kita pegang, pakai sentuh tak boleh. Ada undang-undang dia. Kalau nak perempuan tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada cara. Yang pertama, Islam mensyariatkan perkahwinan. Kalau hang berkahwin dengan perempuan tu, masalah Sayyidina Muhammad, semua hang boleh buat dengan perempuan tu. Lebih daripada hang sentuh, hang boleh buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu undang-undang. Bahkan Islam tetap. Lawa tara mana pun seorang perempuan, haram tengok dia. Tak boleh tengok. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab tak boleh tengok? Sebab Allah dah sebut, wala taqrabuz zina. Kamu jangan hampiri zina. Sebab melihat akan jatuh ke hati. Melihat, kita tak ekonomik melihat. Orang puan hak lalu, semua kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika tu, kita telah termasuk dalam menghampirkan diri kita pada zina. Daripada awal lagi tak boleh dah. Bukan tegahan berzina, tegahannya menghampiri zina pun tak boleh dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dipanggil hukum. Tuan-tuan, maka hidup ni kalau tak pakai agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana-mana perempuan pun boleh dia pegang, dia bawa, dia setubuhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masyarakat jadi celaru. Kehidupan masyarakat jadi caca merbak. Anak yang dilahirkan tak boleh binkan dengan bapa. Sebab nak perasin, hak ni ikut undang-undang. Hak ni tak ikut undang-undang. Hak tak ikut undang-undang, masalah sayyidina Muhammad, dia ada cara dia. Yang ikut undang-undang, ada cara dia. Kalau tak boleh buh bin, berarti tak mewariskan harta. Antaranya hukum. Kalau buh bin, berarti apa? Hartanya diwarisi. Dan dikira sebagai mahram dia. Iaitu orang yang tak boleh kahwin dengan dia. Tapi kalau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berzina. Melahirkan anak zina. Yang pertama, bin tak boleh buh. Yang kedua, boleh kahwin dengan anak zina tu. Sebab peraturan dah rosak. Faham? Bila peraturan dah rosak, maka hukum pun jadi macam tu. Ini yang dikatakan peraturan. Ya, agama ni kena diperjuangkan. Okey, contoh lain. Allah dah sebut, walau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kata kami akan bukakan keberkatan dari 7 lapis langit dan keberkatan dari 7 lapis bumi. Maknanya berkat ni maknanya ialah ziyadatul khair, bertambah kebaikan.
pendapatan kita melimpah ruah, umur kita diberkati. Contohnya, masyarakat yang berlaku perzinaan merata-rata. Musibah yang menimpa ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak berlaku kematian dalam masyarakat tersebut. Seperti yang Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma fashaz zina fi qaumin illa kathura fihimul maut. Ala sayyidina Muhammad. Tidak merata zina dalam sesuatu kaum, melainkan banyak juga mati dalam kaum tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, setiap tahun kita buat macam-macam ops. Raya. Ni pilihan raya tak ada. Tak ada op lagi kah? Pilihan raya ni lagi lebih daripada raya lagi ni. Allah Sayyidina Muhammad. Tak dengar lagi orang buat op tu. Ni pakat balik nak balik habis ni. Allah Sayyidina Muhammad. Setiap raya macam-macam ops buat. Tapi kadar kemalangan tak dapat kurang juga. Jadi, masalah Sayyidina Muhammad berlaku kematian banyak di jalan raya. Pasal? Sebab merata zina dalam masyarakat. Jadi maknanya, kita faham Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawasanya agama kena pakai. Kalau tak pakai agama, dia akan berlaku kerosakan di sana, kerosakan di sini, rosak di sana, rosak di sini. Allah kata kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan turunkan keberkatan dari 7 lapis langit dan keberkatan dari 7 lapis bumi. Berkat ni kita boleh rasa. Makin tidur, hati kita macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Makin tidur, hati kita seronok. Makin tidur, kita pergi masjid. Ada orang yang kerja jauh, keluar sebelum subuh, berhenti mayang masjid, ke mana, lagi meneruskan perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita rasa keberkatan hidup. Kita rasa, kalau sebuah negara, kita rasa keberkatan sebuah negara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak tinggal rumah pun takut orang masuk. Nak tinggal kereta pun takut orang curi. Ada seorang kawan saya tu, dia parking kereta di tol. Nak masuk Lostak tu, kereta perdana. Main syarat Sungai Petani. Balik petang, kereta tak ada, hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tinggal pos semua takut. Berarti keberkatan tak ada. Keberkatan diangkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak lepas anak pergi sekolah pun takut. Hari ni hari pemedangan orang. Ni zaman orang menjual orang. Ada seorang makcik tu, beberapa bulan lalu, ataupun tahun, duduk sapu sampah depan rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba masuk sebiji motor, masuk sebiji motor, 2 orang lelaki rentam. Rantai dia. Lari macam tu . Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, duduk di rumah, sapu sampah depan rumah pun takut. Pasal apa tuan-tuan? Keberkatan diangkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, kalau macam tu kita faham. Oleh kerana pentingnya agama ni, agama mesti diperjuangkan. Agama tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia duduk dalam selekeh-lekeh perkara sampai semulia-mulia perkara. Selekeh-lekeh perkara dalam jamban. Masuk jamban tu kena pakai agama. Langkah kaki kiri, masuk keluar kaki kanan. Dalam jamban tak boleh masuk tulisan. Tak boleh masuk cincin yang bernama, yang bawa, yang bertulis nama Allah, nama Rasulullah. Bawa Quran masuk jamban.
Tu hukum soalan Sayyidina Muhammad. Hatta dalam jamban ada hukum dia. Melihat najis hukumnya makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan dalam jamban, apa hukum sembang dalam jamban? Bawa handset masuk. Sembang pula. Okey. Ya. Dalam jamban tu apa hukum sembang dalam jamban tu? Makruh. Bahkan tidak ada percakapan yang paling buruk melainkan bercakap dalam jamban. Dia macam ambil wuduk, tak boleh sembang. Begitu dalam jamban pun tak boleh sembang juga. Ambil wuduk, masalah Sayyidina Muhammad memang tak boleh sembang. Duduk tengah ambil wuduk, anak tanya, mak, satgi nak beli apa? Jangan duduk jawab waktu tu. Ambil wuduk habis tu, bukan mak, satgi beli toge, satgi beli ikan masin. Makruh bersembang ketika wuduk. Begitu makruh bersembang dalam jamban. Hukum, ada hukum. Bahkan dalam jamban ni sunat. Kita masuk dalam jamban, tutup kepala. Kepiah bukan sakat. Masalah Sayyidina Muhammad kita pakai waktu semayang, hukumnya sunat. Dalam jamban pun kelabuh sesuatu untuk menutup kepala dapat terbuka. Hukumnya sunat. Kalau tak pakai kepiah, masuk jamban, bolehlah kain basah ke, soalan Sayyidina Muhammad, tola ke, ataupun cebok ke, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu ada hukum dia. Selekeh-lekeh perkara, agama ajar. Sampailah semulia-mulia perkara, Islam ajar. Apa semulia-mulia perkara? Memerintah. Memerintah tu kena pakai agama. Tu kita kena perjuangkan agama. Apa hukum memerintah tak pakai agama? Berdosa. Apa hukum orang yang cuba nak buang agama dalam pemerintahan? Wajib lawan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, umat Islam kena alert dan prihatin terhadap perkara ni. Sebab orang bukan Islam dah buat keputusan 80% nak keluar. Orang Islam kata tak apa. Risiko tuan-tuan. Risiko. Bayangan dah kita nampak. Kalaulah orang lain memerintah, soalan Sayyidina Muhammad, mereka ada jalan nak buat. Tak pakai dah. Tak ada malih agama dah. Semua agama nak jadi satu. Majlis antara agama. Malih agama tak ada dah. Kalau mereka berkuasa. Soalan Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, maka agama mesti duduk di atas. Agama ni duduk di atas sebab agama nak memimpin. Agama tak boleh duduk di malih agama. Agama tak boleh duduk di pejabat agama. Agama kena memimpin. Jadi perundangan negara. Itu agama. Soalan Sayyidina Muhammad. Islam kalau dia memimpin, dia bagi rahmat kepada semua. Hang Islam ke, hang kafir ke, semua diberi rahmat. Mana orang Islam kalau dia merintah, dia tak zalim orang lain. Tapi kalau orang bukan Islam yang merintah, belum tentu dia boleh menjamin kebebasan agama kita. Betul tak? Kalau orang kafir merintah, belum tentu dia memberi kebebasan pada agama kita. Contoh, waktu Datuk Harusani ada hari itu, orang bukan Islam dah minta laluan untuk zakat diberi kepada orang bukan Islam. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab pada mereka, zakat tu cukai. Pasal apa kami tak boleh ambil? Nampak tak? Jadi, agama kita akan dibuat, akan diganggu, akan dikacau kalau orang lain pegang tampuk kekuasaan negara. Mana kita kena prihatin. Agama kita ni kena duduk di atas, baru dia boleh jamin keamanan dan rahmat untuk semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kerja yang paling, amalan yang paling afdal sekali ialah wajihadun fi sabilih. Berjihad di jalan Allah, iaitu untuk menegakkan agama Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Dalam nak menegakkan agama Allah ni, tak boleh takut celaan orang yang mencela. Orang nak mencela tu memang kerja dia dah. Maka Allah puji orang yang tak takut celaan orang mencela. Allah kata, la yakhafuna laumata laim. Tak takut celaan orang yang mencela. Biar nak buat Islam, nak tegakkan agama, mesti dah ada orang yang tak suka. Dan paling tak suka yang dua golongannya, munafik, kafir. Kalau benar-benar dia orang Islam, dia paling suka lah agama ni mentadbir. Kecuali dia munafik. Orang munafik tak mau agama memimpin. Yang kedua orang kafir. Kafir pula, masalah Sayyidina Muhammad, belum semua kafir itu musuh Islam lagi. Sehingga dia menentang Islam. Lagi mana dia duduk dalam negara kita, dia nak ikut undang-undang, dia boleh patuh pada macam mana Islam, dia masih belum musuh Islam. Bahkan Nabi kita menyebut, man adhani dhimmiyan faqad adhani. Siapa yang menyakitkan orang kafir dhimmi yang duduk dalam sebuah negara Islam, dia telah menyakitkan aku, kata Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi bila mana dia sudah menentang Islam, tu musuh Islam. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka rasakan kepentingan kita meletakkan agama di paling atas. Wajib soal Sayyidina Muhammad kita menentukan hala tuju. Macam mana kita nak bawa, macam mana kita nak letak orang yang memimpin negara kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi sebut amalan yang paling afdal ialah berjihad di jalan Allah, iaitu nak memertabatkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga agama Allah itu berkuasa dan memimpin umat manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur bina wa la tansur alaina. Allahumma kun bina wa la takun alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.